curahan jasa, menyamai persada minda, suburlah inspirasi mewarnai perjuangan ini. Bersamamu ku melangkah, bersamamu ku membela, semangatmu kan ku bawa menghadapi segala-galanya. Segala ilmu yang diberi telah membuka 1000 arti, akan ku semadi hati menjadi kenangan yang abadi. Hari bertuah menjelma kini, usaha dan janji telah terbukti. Gemilang Unimas, bersamamu ku membela, semangatmu kan ku bawa menghadapi segala-galanya. Segala ilmu yang diberi telah membuka 1000 arti, akan ku semadi hati menjadi kenangan yang abadi. Bersamamu ku melangkah, bersamamu ku membela, semangatmu kan ku bawa menghadapi segala-galanya. Segala ilmu yang diberi telah membuka 1000 arti, akan ku semadi hati menjadi kenangan yang abadi. Unimas Gemilang, Unimas Gemilang. Lagu Unimas Gemilang yang dipersembahkan tadi adalah hasil ciptaan Profesor Madya Muhammad Fazil Abdul Rahman, dan video multimedia itu tadi disediakan oleh Saudara Anwar Ayub dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Majlis diteruskan dengan ucapan Naib Chancellor. Dengan segala hormat dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Khairuddin Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Nokia, yang berbahagia Datuk Dr. Hatta Solhi, Pengerusi Lembaga Pengarah Unimas, dan yang berbahagia Datin Mariam. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Ahmad Haji Bujang Muhammad Nur, mantan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak, dan yang berbahagia Datuk Sri Puan Sri Dayang Lela binti Abang Zawawi, Naib-Naib Chancellor dan Wakil-Wakil Universiti Jemputan, ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Div-Div Kehormat, pegawai-pegawai tertinggi universiti, dekan, pensyarah, pegawai-pegawai takbir universiti, para graduan, ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana yang penuh gilang gemilang sempena majlis convocation Unimas
yang ke-14 bagi meraihkan seramai 1,764 graduan yang terdiri daripada 1,665 penerima ijazah sarjana muda, 98 penerima ijazah sarjana dan 5 orang penerima ijazah kedoktoran. Kami juga ingin merakamkan rasa gembira yang tidak terhingga dan terima kasih di atas kehadiran Tuan Yang Terutama Tun Chancellor dan yang amat berbahagia Puan Datuk Patinggi Haja Nokia ke majlis yang penuh bermakna kepada para graduan dan juga warga UNIMAS. Pada hari yang bersejarah ini, UNIMAS merasa amat bangga dapat meraihkan kejayaan para graduan yang telah berjaya membuktikan bahawa sesungguhnya mereka mempunyai keupayaan dan keazaman yang kuat untuk mencapai sesuatu kejayaan. Pada hari ini, mereka akan diraihkan bagi mengiktiraf kejayaan mereka dalam menempuhi segala rintangan dan cabaran sepanjang tempoh pengajian mereka di universiti ini. Pada hari ini, mereka secara rasminya akan bergelar siswazah UNIMAS apabila menerima segulung ijazah masing-masing sebentar nanti. Dalam majlis yang penuh gemilang ini, saya bagi semua warga kampus ingin mengucapkan setinggi syabas dan tahniah di atas kejayaan saudara-saudari menamatkan pengajian mengikut ketetapan kualiti dan proses penilaian yang diamalkan oleh universiti ini. Tidak lupa, saya juga mengingatkan bahawa majlis hari ini adalah majlis untuk meraihkan sumbangan ibu bapa dan keluarga para graduan yang turut hadir untuk menyaksikan pencapaian anak kesayangan masing-masing. Kejayaan yang kita saksikan pada hari ini adalah juga kejayaan mereka. Apa yang dicapai oleh sebahagian besar anak-anak muda pada hari ini adalah hasil pengorbanan dan penat lelah ibu bapa dalam usaha untuk memberikan peluang kehidupan yang lebih baik buat anak mereka. Sesungguhnya, pencapaian yang dicapai pada ini hanya dapat dikecapi oleh segolongan kecil masyarakat yang harus kita banggakan dan raihkan bersama. Tuan Yang Terutama Tun Chancellor dan para hadirin yang dihormati sekalian, UNIMAS percaya bahawa tugas utama universiti adalah untuk membimbing generasi muda negara ini bagi menghasilkan individu yang berketerampilan dan mampu menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara dan masyarakat. Justru itu, kurikulum yang dipraktikkan di UNIMAS akan membekalkan pelajar kepada pelbagai corak pemikiran yang logikal, pragmatik, beretika dan berbudi bahasa. Ia juga untuk menghasilkan individu yang cekal, kreatif dan inovatif. Setiap aktiviti pembelajaran dirancang dengan harapan untuk memahirkan pelajar dengan kebolehan teknologi terkini dan pengurusan moden yang akan membolehkan mereka menyahut cabaran yang menanti dalam masyarakat global yang penuh persaingan. UNIMAS mengambil inisiatif untuk sentiasa memantau perkembangan semasa dan menilai semula program-program pembelajaran setiap 2 tahun untuk memastikan penyampaian ilmu dan kemahiran yang relevan kepada pelajar dan juga majikan. Graduan UNIMAS adalah individu yang matang. Di samping usaha-usaha pembelajaran dan pengajaran yang disebut tadi, pemantauan dan pembangunan aktiviti yang melibatkan hal ehwal pelajar dan pembangunan pelajar di UNIMAS ini dibuat dengan usaha untuk menanam sikap yang mengamalkan konsep keterbukaan dan keseimbangan dalam membuat sebarang tindakan dan keputusan agar tidak mudah dihasuti dan diracuni dengan pelbagai sentimen dan fahaman negatif atau buruk dari luar. Melalui aktiviti yang dijalankan oleh pihak halal pelajar dan pemajuan pelajar, UNIMAS sentiasa berusaha untuk menanam semangat kesetiakawan dan semangat toleransi yang tinggi di kalangan pelajar yang berbilang kaum dan keturunan di kampus ini. Ia diperkuatkan lagi dengan memperbanyakkan peluang dan ruang untuk pelajar berinteraksi dan berdialog dengan
pihak pengurusan universiti bagi menangani sesuatu isu secara berhemah dan telus. Kami sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan dan menambah baik kemudahan pelajar dengan agresif bagi memastikan kesejahteraan pelajar. Selain daripada itu, dalam usaha untuk menyediakan graduan yang mempunyai sifat keusahawanan dan berdikari yang tinggi, pihak universiti sentiasa menggalakkan pelajar menganjurkan pelbagai aktiviti dengan sendiri tanpa perlu mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pihak universiti. Tuan Yang Terutama Tuan Chancellor dan para hadirin yang dihormati sekalian, walaupun belum lagi menjadi sebuah universiti yang bertaraf universiti penyelidikan atau research university, UNIMAS tidak pernah mengenepikan dirinya dari kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan dan penghasilan ilmu itu sendiri. Sejak awal penubuhannya, UNIMAS sentiasa menggalakkan staf akademiknya untuk menggiatkan diri dalam pelbagai kegiatan penyelidikan, bukan sahaja untuk kepentingan penduduk setempat dan negara, tetapi juga untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia sejagat. UNIMAS boleh berbangga kerana mampu bersaing dengan universiti pendidikan lain di negara ini dengan kejayaannya mengeluarkan beberapa jurnal penyelidikan sendiri yang diindeks ataupun diiktiraf oleh Pusat Indeks Antarabangsa. Ini termasuk pelbagai pengiktirafan antarabangsa yang telah diberikan kepada penyelidik-penyelidik universiti selama ini. UNIMAS sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kolaborasi penyelidikan dan akademik dengan pelbagai organisasi dari dalam dan luar negara demi untuk memantapkan lagi usaha penyelidikan dan juga inovasi yang dijalankan. Seperti biasa, dalam tahun ini saja, pelbagai perjanjian persefahaman dan lawatan kerja ke luar negara telah dijalankan untuk mengantarabangsakan program pengajian dan penyelidikan kami. Sejajar dengan itu, UNIMAS juga akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi penganjuran persidangan nasional dan antarabangsa di Sarawak. Dan ini bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan jaringan kerjasama UNIMAS dengan rakan seperjuangan di seluruh negara, tetapi juga dapat mempromosi keistimewaan dan keindahan negeri Sarawak. Dalam menyokong aktiviti pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan mewujudkan prasarana serta persekitaran yang kondusif untuk pelajar dan staf, kami sentiasa berusaha untuk menjadikan kampus ini bersifat moden, kontemporari, indah dan disenangi semua pihak. Bangunan-bangunan baru termasuk Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Fakulti Sains Sosial, Institut Pengajian Asia Timur, Kompleks Sukan dan Rekreasi, Kompleks Dewan Kuliah, Pusat Islam dan Dewan Utama UNIMAS sama ada telah pun siap baru-baru ini atau akan siap dalam masa terdekat ini. Begitu juga Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dijangkakan siap pada tahun 2012 di kampus ini. Kita juga akan memulakan pembinaan Student Pavilion yang berasaskan teknologi hijau tidak lama lagi. Convocation UNIMAS ke-14 ini akan mencipta sejarah kerana ia merupakan majlis convocation yang terakhir diadakan di Dewan ini. Mulai tahun hadapan, insyaAllah, diizinkan Tuhan, majlis convocation ke-15 akan diadakan di Dewan UNIMAS yang baru, yang terletak di kampus barat dengan kapasiti 4,500 orang. Oleh itu, kepada para graduan, saya sarankan agar ambillah peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana ataupun ijazah kedoktoran di UNIMAS agar dapat menghadiri convocation akan datang di Dewan baru kami. Kepada para graduan, saya harap anda akan terus bersama memertabatkan nama UNIMAS bila anda sudah bergelar siswazah nanti. Saya mengalu-alukan penyertaan saudara-saudari dalam Persatuan Alumni UNIMAS. Maklum balas daripada anda sebagai alumni amat kami alu-alukan. Namun begitu, sebagai seorang yang bergelar siswazah, yang memiliki tahap pemikiran yang tinggi, saya mengharapkan maklum balas yang membina dan positif demi kebaikan kita bersama.
marilah kita sama-sama menjayakan pembangunan Ninimas ke arah mencapai visi dan misi yang kita harapkan. Kami akan merindui anda semua. Rindukan gelak ketawa, jeritan dan laungan, keluhan dan tangisan, suka dan duka, sebagai satu keluarga Ninimas yang besar. Namun kami gembira kerana anda telah terbuktikan bahawa anda bukan generasi yang sia-sia, tetapi generasi penyambung warisan bangsa dan negara. Kami amat berbangga dan sungguh berbangga di atas kejayaan anda semua. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya sekali lagi bagi pihak semua yang hadir dan semua warga Ninimas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tuan Chancellor dan tetamu jemputan yang telah hadir untuk meraihkan para graduan kami. Tahniah kepada ibu bapa yang hadir dan syabas kepada para graduan sekalian. Semoga pencapaian anda pada hari ini akan menjadi pencetus untuk anda terus berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi di masa akan datang. Untuk itu saya doakan anda akan terus beroleh kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi di masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Naib Chancellor. Majlis dimulakan dengan penganugerahan ijazah Doktor Kehormat dalam pengurusan. Majlis dengan segala hormat mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Khairuddin Abdul Hamid, Naib Chancellor Unimas, menyampaikan ucap jasa penerima ijazah Doktor Kehormat dalam pengurusan. Pada suatu hari, tanggal 8 Ogos 1935, di sebuah rumah di kampung nombor 5, Sungai Lajim, yang kita kenali sekarang sebagai kawasan Satok, telah lahir seorang bayi lelaki kepada keluarga Muhammad Bujang Muhammad Nur. Wajahnya lembut dan tenang seperti arus Sungai Sarawak yang mengalir tanpa henti hingga ke hari ini. Bayi yang putih melepak tersebut diazankan dan dinamakan Bujang, satu nama tipikal Melayu Sarawak ketika itu. Tidak siapa pun tahu ketika itu bahawa angka 8, tarikh kelahiran bayi tersebut seakan satu tuah dan membawa banyak kegembiraan dan kemakmuran di kemudian hari. 8 hari bulan dan tahun 1935, di mana 3 campur 5 menjadi 8. Maka 8 dipilih sebagai angka bertuah untuk segala-galanya. Nombor kereta 8. Nombor telefon ada juga angka 8. Marah, tarikh perkahwinannya juga 8 hari bulan 8. Hidup keluarga Muhammad Bujang berbingkaikan kemiskinan. Namun kemiskinan tidak menghalang Muhammad Nur dan isterinya, Puan Esa Haji Kawi, mempunyai 2 orang anak lelaki dan 5 orang anak perempuan. Kelahiran Bujang sebagai anak sulung menjadikan Muhammad Bujang bekerja lebih keras dalam menyara kehidupan. Saudara mara lain juga tinggal sebumbung dengan mereka. Tidak heranlah Muhammad Bujang menceburi pelbagai jenis pekerjaan demi sesuap nasi untuk seisi keluarga yang besar. Di usia awal Tan Sri, beliau sering bangun awal seawal 4 pagi. Dengan 1000 kesabaran menahan diri daripada gigitan nyamuk di pinggir hutan belantara untuk mengerah keringat membantu ayahnya menoreh dan mengutip hasil susu getah untuk dijual. Dengan tulang 4 kerat, berbekalkan pelita usang di kepala, ubat nyamuk di pinggang, beliau dan ayahnya menaiki sampan mengharungi sungai ke kebun getah. Ketika anak-anak lain enak dibuai mimpi. Setiap sen rezeki ditampung untuk menyara hidup sekeluarga.
Berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya. Banyak cerita duka dan lara ditempuhi ketika era lampau tersebut. Anak ini pandai membantu ayahnya dalam mencari hidup, termasuk membela ayam kampung untuk dijual kepada peraih yang sentiasa datang ke kampung. Di sinilah bibit-bibit budaya menyimpan wang dan berkhidmat berbelanja mula berputik. Kegigihan dan kecekalan ayahnya dalam era kolonial ternyata mempengaruhi hidup anaknya yang kita kenali sebagai Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang bin Mamat Noor ini. Pelita hidup anak desa ini mula bersinar dan dikesani bakat kepimpinan dan kepintarannya di sekolah. Kesusahan dan keperitan hidup mempercepatkan kematangan hidup dan beliau berjaya memperolehi beasiswa untuk melanjutkan pengajian di Universiti Malaya di Singapura. Apabila besar, dia menjadi anak muda yang kacak, pintar dan memiliki bentuk badan yang tegap dan segak. Tidak hairanlah beliau menjadi idola impian dan buruan siswi-siswi di kampus. Dan bagi mengelak segala godaan, beliau diikat awal dengan tali pertunangan sebelum melangkah jauh menyeberangi Laut Cina Selatan. Umpama kasih ombak membasahi pantai, desis cintanya kepada primadona ini tidak pernah luput